Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram syaikhunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal 'athu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kitab Khuluquna, pengajian kitab Khuluquna yang disusun oleh Tuan Guru Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib yang telah disyarahkan oleh Al-Habib Ali Zainul Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dengan dinamakan tajuknya Nailul Munah fi Syarhil Kitab Khuluquna. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid memasukkan bab yang ketiga ini satu peristiwa, satu cerita yang sangat-sangat baik, yang saya rasa baik untuk kita baca, baik untuk kita pelajarinya.
berkenaan tentang apa yang sedang kita bahas di dalam bab kita ini, iaitu berkenaan tentang perihal nafsu. Dijelaskan bahawasanya, ya, berkata Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, ta'arrafin nafsa la ta'man ghawanilaha, fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Kenalilah nafsu, ya. Kita perlu sedar, perlu kenalilah nafsu, dan jangan merasa kita ini aman daripada kejahatannya nafsu tersebut. Kerana nafsu itu lebih buruk, lebih dahsyat, lebih jahat berbanding dengan 70 syaitan. Ya. Apa maksud daripada kalamnya Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib? Maksud daripada kalamnya Tuan Guru ini untuk kita sedar, untuk kita kenal. Ta'arraf katanya. Ta'arraf itu apa? Kita mesti kenal, mesti sedar, dan mesti tahu bahawasanya diri kita ini memiliki nafsu. Nafsu yang macam mana? Yang telah pun kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Dan juga kita jangan pernah rasa tenang, rasa aman, rasa relax dengan nafsu. Dengan nafsu. Maksud dengan nafsu itu apa? Dengan liciknya nafsu, dengan jahatnya nafsu. Sebab nafsu itu dijelaskan oleh Tuan Guru, jahatnya nafsu itu lebih dahsyat jahatnya daripada 70 syaitan. Berkata juga para alim ulama berkenaan tentang nafsu, dijelaskan ada ulama berkata nafsu itu seperti al-hawa, katanya. Dalam bahasa Melayu kita bilang hawa nafsu. Ada juga ulama jelaskan nafsu itu dinamakan al-hawa. Dijelaskan al-hawa khabith, jahat. Hawa nafsu ni jahat. Wa syaitan khabith, dan syaitan juga jahat. Syaitan jahat. Mana ada syaitan baik? Pernah jumpa syaitan baik? Pernah jumpa syaitan baik? Syaitan tanya, kenapa kau tak sembahyang pagi ni? Pergilah masjid. Ada. Syaitan dan jahat. Ya. Sebab itu tak ada pun manusia bila dapat anak dia letak nama anak ada syaitan. Ada? Tak ada. Kita katakan kita dapat baby, ya, katakan tuan-tuan sekalian dapat cucu. Orang tanya, "Ji, ya, saya dengar awak dapat cucu siapa nama cucu?" Syaitan. Ada. Tetapi para alim ulama jelaskan antara nafsu hawa dengan syaitan, mana lagi jahat? Dijelaskan al-hawa akhbaf min syaitan. Hawa nafsu tu dia lebih jahat daripada syaitan. Macam mana kita nak tahu hawa nafsu tu lebih jahat daripada syaitan? Saya kasih contoh kepada jemaah sekalian. Kalau kita kira-kira para jemaah sekalian, kalau kita kira-kira sekarang ni bulan apa? Bulan Oktober. Berarti dah masuk bulan Rabiul Tsani. Habis bulan Rabiul Tsani, bulan Jumaat, kan? Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Setelah itu bulan Rajab. Nanti pula masuk bulan, habis bulan Rajab, bulan Syaban. Habis bulan Syaban, bulan Ramadan. Kalau kita kira-kira lebih kurang mungkin Ramadan bulan 3 kot.
Ya, bulan 3 kan yang bulan Mac. Ya. Kalau bulan Ramadan datang kita buat apa? Puasa. Baik, puasa. Bila orang tu puasa, lapar ke haus? Lapar ke haus? Para jemaah sekalian, saya tanya, lapar ke haus? Orang puasa? Dua-dua. Mana ada lapar ada? Tak ada. Mana ada haus? Tak ada. Lapar dan haus. Sebab itu soalan pelik soalan ustaz ni. Tu dia, ya. Lapar ke haus? Mana ada haus? Tak ada. Mesti lapar dan haus. Baik. Kalau dah puasa, lapar dan haus, kita tengok badan makan menggeram. Menggeram. Apatah lagi kalau datang bulan puasa, biasalah dekat negeri kita ada apa banyak masalah? Ada bazar. Ya. Dulu bazar semua dekat satu tempat, gilang aja. Sekarang bazar merata tempat ada, Bulan ada, Tampines ada, Bukit Batu ada, ada yang semua ada bazar. Paling banyak sekali dekat bazar tu jual apa? Saya rasa barang makan paling banyak. Ya. Dari ujung sampai ujung. Betul tak betul? Ya. Katakanlah kita tak pergi bazar. Kenapa tak pergi bazar? Bawah blok rumah saya ada pasar malam, Ustaz. Lagi kau pasar malam. Dia ada jual mi goreng, dia ada jual roti john, apa lagi? Macam-macam lah. Fish ball lah, apa semua macam-macam. Ya. Dari barang makan dan minuman yang kita kenal sampai barang makan dan minuman yang kita tak kenal. Betul tak? Dari warnanya dulu kita tahu ini kuih waktu-waktu kat kampung kalau hijau, sekarang dah tak ada coklat. Itu dia orang cepat sekali. Macam-macam, betul tak? Kata dalam maghrib pukul 7, 6.30 kita turun pergi pasar malam. Jalan-jalan dekat pasar malam dari ujung sampai ujung. Kenapa jalan? Sebab nak tengok dulu apa kita nak beli. Lepas tu dia patah balik dari ujung dari dari nombor 1 sampai nombor 10. Lepas tu dia patah balik dari nombor 10 sampai nombor 1. Ya, sampai ke nombor 1 macam mana? Setiap dari kedai pasar malam yang ada semua dia beli. Dia beli. Sebab apa? Dia tengok ayam panggang sedap, dia tengok burger ramli sedap, dia tengok ayam percik sedap, dia tengok kebab sedap, dia tengok shawarma sedap. Betul tak? Ya, betul tak? Ya. Seingat saya dulu, saya pernah nampak pada jemaah sekalian dekat bazar aiskrim. Ya, katanya aiskrim Korea. Awak tahu tak dimakan dengan apa? Dimakan dengan kicap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setahu kita aiskrim itu dia makan dengan apa? Cuba awak pergi McDonald, aiskrim dia apa? Coklat dah taruh atas, taruh strawberry semua tu. Ini dia taruh kicap. Kau la haula wala quwwata illa billah. Itu pun orang beratur. Allahu Rabbi. Tak apalah, dah adalah. Ya. Dia bawa balik para jemaah sekalian barang makan, dia taruh dekat meja makan dia semua, dia susun. Air tak cukup dengan satu botol. Ini mineral water, ini air katira, ini air bandung, ini air lychee, ini air buah, ini air tebu. Kau, insya-Allah. Ini Milo dinosaur, apa lagi? Ini blueberry longan, ini sirap lychee, ini air selasih, ini air cincau. Ayuh, ya Allah, ya Rabbi. La ilaha illallah. Separuh meja air, separuh meja makan. Dia dah taruh dah. Ya, dah taruh semua. Dia tengok time 6.55. Oi, lagi 5 minit dah sana. Ya, ni saya cerita ni nak tengok macam mana nafsu jahat ke syaitan jahat. Kita tengok ni. Ya, 6.55. Wah, lagi 5 minit nak asal ni. Dia pun apa? Cari tempat mana best duduk. Kena cari tempat. Ya, mesti cari tempat. Kenapa? Duduk sini, pusing sini dapat makan, pusing sini dapat air, dekat sini ada kuih, dekat sini ada apa? Ada apa, cucur udang, dekat sini ada roti tirai, dekat sini ada roti john. Jadi apa? Dia cover semua angle, semua boleh dapat. Ya.
6.56. Wah, ini sedap ni. Bandung cincau. Aku ingatkan Bandung cincau datang. Kemenyan kau bagi aku kau, ya Allah, keramat aku hari ini kau. Ya. Siapa sakit panggil sini, belawak. Ya. Dia dah taruh dah. Ni dia. Bandung cincau. 6.57. Oh, ini dia bagus ni. Roti John. Dia taruh. Ya. 6.58. Kurma. Okey, dia taruh kurma. 6.59 dia pegang. Pukul 7. Bismillah tak ada. Allahumma laka sumdu tak ada. Tengok tu. Dan bila dia dah minum satu air ni, satu macam air, katakan ini air apalah ke salah, ya? Dia dah minum satu air, dia dah makan satu macam barang makan, mampu tak dia makan yang lain? Tak mampu. Kenyang sakit pun tak boleh. Siapa jahat? Nafsu jahat ke syaitan jahat? Itu dia. Tengok, bandingkan antara nafsu dengan syaitan. Maka para ahli ulama ada juga memperjelaskan, orang itu kalau sudah dibuai-buai dengan nafsu, maka syaitan tak perlu kacau, tak perlu diganggu oleh syaitan. Cukup syaitan gelitik sikit saja, cocok sikit je, ya cocok sikit dia pada kelas dia, cocok sikit dia, melata dia jadi. Hati-hati kita. Jadi manusia tu dia tak dapat lari dari nafsu. Dia kena pastikan nafsu. Sebab ada sebagian nafsu itu jahat, selalu membawa manusia itu kepada kejahatan. Ada sebahagian daripada nafsu tersebut baik, selalu mendorong manusia kepada kebaikan. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha, fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Kenalilah nafsu tersebut dan jangan kamu bahagia, merasa tenang dengan kejahatan nafsu. Ketahuilah, nafsu itu adalah jahat dibandingkan dengan 70 syaitan. Allah Rabbil. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat membendung, mengawal, kawal diri kita daripada bisikan-bisikan nafsu-nafsu yang dapat merosakkan diri kita dan juga amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Baik, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, dalam bab ini beliau ada mendatangkan sebuah cerita yang mana saya rasa baik untuk kita baca, yang ia memberikan kita pengetahuan berkenaan tentang hawa nafsu yang memakan diri anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Beliau memperjelaskan, hawa nafsu ini sekiranya tidak dididik, maka ia akan mempunyai keinginan yang berbagai. Senantiasa merasa nikmat yang diperolehi itu tidak mencukupi. Ya, maksudnya apa? Kita kalau tak dapat jaga diri kita, kita akan selalu merasakan bahawasanya apa? Kita kalau tak dapat jaga diri kita, kita selalu merasakan salah satu sifat manusia, iaitu tak pernah cukup. Dulu dia minta satu, lepas tu sekarang dia minta lagi dah dua, lepas tu dia minta lagi tiga, lepas tu dia minta lagi empat. Saya tanya satu soalan, tapi ni saya nak tanya pada orang lelaki je, ya, tak tanya pada orang perempuan. Ya, saya nak tanya ni, orang lelaki jawab dengan jujur. Ya, jawab dengan jujur. Siapa yang belum kahwin? Oh, belum kahwin, okay. Oh, belum kahwin, nak kahwin tak? Nak kahwin? Alhamdulillah. Siapa yang dah kahwin, isterinya satu? Cuba angkat tangan. Oh,
isteri satu. Sekiranya lah kalau awak dapat untuk kahwin lagi satu, isteri dua, nak ke tak nak? Dia jawab nak. Dia jawab nak. Yang dah ada isteri dua, kalau ada kemampuan dia nak kahwin lagi, dia nak kahwin lagi nombor tiga, nak ke tak nak? Dia tak jawab lah. Dia jawab ya, berarti senyum tu, ketawa tu menandakan nak ke tu? Dah dapat 3 isteri, ada lagi kemampuan nak masuk nombor 4, nak ke tak nak? Tengok apa kata mas kan? Ini nafsu. Ibaratnya begitulah dia. Ibaratnya begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nafsu itu perlu dididik, perlu dikawal supaya diri kita itu selamat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada seseorang akan anak perempuan, namun dia menginginkan anak lelaki pula. Begitu juga setelah seseorang itu Allah kurniakan dia anak lelaki, malah dia ingin anak perempuan pula. Misal seterusnya adalah seseorang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya nikmat memperolehi sebuah motosikal, namun dia tidak berpuas hati dengan nikmatnya pada ketika itu, malah dia ingin motosikal yang lebih mahal lagi, lebih lagi. Ya, contoh pada jemaah yang dirahmati Allah, kita kalau sudah ada satu kenderaan, satu kereta, ya, satu kereta, setelah itu kereta kita dah usia 10 tahun, ya, dah mula bunyi, kita jalan pelan-pelan pun jalan cepat-cepat pun ya, dah repair sana pun tak boleh juga. Akhirnya apa? Aku kena pakai kereta baru kot. Ya, dulu pakai Toyota Camry, ini tukar lah. Nak kena pakai apa pula? Mungkin nak kena pakai lain sikit. Tak mau Toyota Camry lah, pakai apa? Toyota Alphard, besar ni. Toyota Velfire, besar. Ya Allah. Ya, dah dapat Toyota Velfire, Toyota Alphard, apa? Tukar lagi lah. Dapat apa pula? Ambillah lain sikit, cantik sikit. Apa dia? Ambillah Mercedes lah. Dah dapat Mercedes, tukar pula. Ini Mercedes kecilnya, kita mau besar punya. Dah dapat besarnya, kita mau lagi besar lagi. La ilaha illallah. Kan senang kau beli kepada kereta api saja. La ilaha illallah. Inilah dia keadaan manusia. Ya, keadaan manusia. Maka orang-orang seperti ini perlu dibersihkan hatinya secara umum. Jangan merasa aman dengan hawa nafsu. Jangan merasa aman dengan hawa nafsu pada jemaah sekalian. Dan bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai 2 orang anak Nabi, yaitu anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil, yang berselisih satu dengan yang lain. Ini yang dikatakan hawa nafsu itu menginginkan nikmat yang tidak mencukupi dan ingin berbagai nikmat yang lain. Qabil dan Habil adalah 2 orang putera Nabi Allah Adam alaihissalam, sedangkan Siti Hawa yang masing-masing dilahirkan dengan memiliki seorang kembar perempuan. Qabil dilahirkan bersama kembar perempuan yang lawak, yang cantik, sementara kembar Habil sebaliknya. Berarti apa? Ya, Qabil ni dia ada twin cantik, Habil pun dia ada twin, tapi Qabil punya twin ini cantik, lawa, jambu. Habil punya twin ini tak cantik, tak lawa. Kemudian Nabi Allah Adam AS memutuskan untuk menikahkan kedua-duanya secara silap. Ya, dinikahkan secara silap. Berarti apa? Kembarnya Habil kahwin dengan Qabil, kembarnya Qabil kahwin dengan Habil. Itu dia. Ya, pada macam kahwin adik-beradik itu Ustaz. Ya betul, kahwin adik-beradik. Boleh itu kahwin adik-beradik, boleh. Pada saat itu saja, pada waktu itu saja. Kerana pada waktu itu saja manusia yang ada.
Sekarang tak boleh lah. Tak boleh. Adik-beradik kahwin tak boleh. Bukan hanya adik-beradik kandung, adik-beradik susuan tak boleh kahwin. Yang boleh kahwin sepupu boleh. Itu pun ada juga keterangan-keterangan memperjelaskan kalau boleh jangan kahwin sepupu. Ya, jangan kahwin sepupu. Habis kahwin macam mana? Kalau boleh kahwin dengan orang yang tak ada kena-mengena sama kita, tak ada hubungan family pun sama kita, dekat ke jauh ke, tak ada apa-apa, tak ada. Itu lagi bagus. Supaya apa? Ya, dua family ni jadi satu. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, maka apabila Qabil dinikahkan dengan kembarnya Habil yang tidak cantik, ya, dan Habil pula dinikahkan dengan kembarnya Qabil yang cantik, Qabil merasa dirinya jauh lebih baik daripada adiknya dan tidak terima dengan pembahagian perjodohan tersebut, lantas mengajukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia tak terima pada jemaah sekalian. Yang ini dapat cantik, yang aku dapat tak cantik. Jadi dia pun kemukakan kepada ayahnya, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Qabil? Aku lebih berhak terhadap Qabil punya kembar, dan dia Habil lebih berhak terhadap saudaranya, ya, lebih berhak lebih berhak kepada saudaranya Habil. Ini bukanlah ketentuan Allah, melainkan pendapatmu sendiri. Kemudian sebagai kepala keluarga, Nabi Allah Adam alaihissalam memberikan penyelesaian atas apa yang dikemukakan oleh Qabil tersebut. Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua-dua anaknya itu untuk melaksanakan ibadah kurban. Andai kurban salah seorang mereka diterima oleh Allah, maka orang itulah yang lebih berhak untuk bernikah dengan kembarnya Qabil. Qabil adalah seorang petani dan Habil pula adalah seorang penternak. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka berdua untuk melakukan korban. Qabil dan Habil pun berkorban dengan hasil usaha mereka. Kita boleh ambil pelajaran ni para jemaah sekalian. Ya, kita boleh ambil pelajaran daripada apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Apa dia para jemaah yang dirahmati Allah? Manusia itu kalau nak berkembang biak, dia mesti kahwin. Kahwinnya manusia itu, dia tak boleh kahwin dengan sesama jenis. Laki-laki kahwin dengan laki-laki, perempuan kahwin dengan perempuan, tak boleh. Hukum akal mengatakan kalau laki-laki kahwin dengan laki-laki, perempuan kahwin dengan perempuan, macam mana nak mengandung? Tak boleh mengandung orang macam. Nak mengandung kena lelaki kahwin dengan perempuan, baru dia jadi. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi hukum Allah dengan hukum alam memperjelaskan bahawasanya orang itu mempunyai akal yang sihat, dia takkan kahwin dengan sesama jenis dia, tak ada. Katakanlah nama dia Ahmad, ya, awak dah kahwin ya? Siapa nama isteri awak? Hasan. Pelik sungguh. Nama perempuan Zainab, ya, awak dah kahwin ya? Siapa nama suami awak? Fatimah. Apa cerita ni? Kalaulah si Ahmad kahwin, siapa nama isteri dia? Siapa nama isteri dia? Zainab. Okey, masuk akal dulu. Masuk akal dulu. Ini kalau perempuan kahwin perempuan, laki-laki kahwin apa? Laki-laki boleh happy pula, boleh buat seremoni tau, boleh buat jemputan lagi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa dia bilang? Oh, this is love. Love engkau lah. Kalau kita kat rumah, ya, saya rasa semua kita kat rumah ada TV kan, ada channel Animal Planet kan, ya,
sendiri yang jelaskan tentang cerita tentang hayawan-hayawan. Pernah kita dengar tak? Harimau jantan gila kan harimau jantan? Singa betina gila kan dengan singa betina? Ada? Mana ada? Tak ada. Harimau jantan gila kan dengan harimau betina. Singa betina gila kan dengan singa jantan. Nah, apa dia bagi jemaah sekalian? Hayawan binatang tu kenal. Ini jantan, ini jantan betina. Manusia tak kenal lelaki perempuan. Pelik sungguh. Nak masuk orang kat mana manusia? Zoo pun tak nak terima. Ya? Zoo pun tak nak terima. Sebab zoo normal, jantan betina. Nak masukkan hospital gila. Hospital gila nak terima tu je ni. Aduh. Jadi nak masuk mana? Masuk bunyi buang kat laut. Ya. Dan lagi satu bagi maksud dia, cerita yang boleh kita dapat di sini bahawasanya, tengok dijelaskan Habil dan Qabil ini mereka bekerja. Satu petani, satu peternak. Jadi apa yang boleh kita faham dekat sini para jemaah sekalian? Manusia tu hidup dekat dunia Allah Ta'ala tu mesti kerja. Tak boleh tak kerja. Ya. Kerja macam mana? Ya sesuai dengan bidang dia. Kalau bidang dia doktor, dia kerja dekat klinik, dekat hospital. Kalau bidang dia engineer, mungkin dia kerja dekat satu company kapal terbang atau macam mana. Ada. Kalau dia pandai dari segi apa? Dia pandai dari segi buat air. Dia buat air sedap, maka dia buka kedai air. Dia pandai buat uli tepung. Dia tibai tepung, kerbau, lempar atas, dia lempar balik tepung tu datang balik, dia datang pelpon habis. Dia buka kedai prata. Betul tak betul buat jemaah sekalian? Dia pula pandai mengaji. Suara sedap, panjang, pendek, hukum semua dah tahu. Maka dia bekerja sebagai apa? Guru Al-Quran. Dia pandai Quran, pandai hadis, pandai fikih, pandai tauhid, pandai ilmu ni, pandai. Maka dia pun mengajar kat rumah orang, mengajar kat masjid. Jadi dia ustaz. Betul. Jadi apa yang boleh kita faham dekat sini para jemaah sekalian adalah apa? Manusia ni hidup kat dunia mesti kerja, baru boleh dapat makan. Tak ada cerita manusia tu tak kerja, tahu-tahu dia dapat makan. Ya, tahu-tahu dia tak kerja, tahu-tahu kita dengar, oi, dia dah beli kereta kau. Berapa banyak? 50 biji kereta dia beli. Cash dia beli ya. Kereta BMW, oi. 50 kereta. Macam mana dia boleh dapat duit? Dia tak kerja, dia tak apa? Dia mencuri. Alamak. Pelik lah. Nampak apa jemaah sekalian? Ya, salah tu. Hati-hati bagi jemaah sekalian. Jadi aku tengok dulu tak kaya, tahu sekarang kaya je. Banyak harta, banyak emas, banyak duit. Tahu-tahu dengar apa? Kedai pingsing pecah, dia bekerja. La ilaha illallah. Tak boleh bagi jemaah, tak boleh. Tak ada ceritanya orang tu boleh kaya mendadak, tak ada. Kalau tahu-tahu orang tu kaya mendadak, semua orang nak jadi kaya. Mana orang dia miskin? Tak ada. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita tak boleh. Ya, tak boleh tak nak kerja. Ya, dan kita nak mengharapkan hasil dari orang, tak boleh. Sebab itu agama Islam melarang tu. Agama Islam larang kepada apa? Orang minta sedekah. Melainkan kalau dia sakit, itu lain cerita lah. Dia sakit, dia tak boleh kerja, dia perlukan bantuan, itu lain cerita. Ini sehat, boleh jalan-jalan. Ustaz, saya jalan pelan, saya pakai tongkat, tapi boleh jalannya? Boleh jalan. Siap tahu-tahu ambil gambar, hari ini nampak kat Singapura, besok nampak dekat Australia. Makan angin tu. Hari Jumaat ni dekat tepi pagar masjid. Tak ada lojek. Besok pergi London. Macam mana ni? Ya, bukan kita
condemn tak, tapi ya, kena kerja pada jemaah yang dirahmati Allah. Melainkan kalau kita sakit, melainkan kalau kita dah tak mampu nak kerja, jadi apa pada jemaah sekalian? Ya, dia ada anak tak? Anak wajib kasih dia nafkah, wajib jaga orang tua. Oh tak boleh Ustaz, saya tak kuasa nak jaga orang tua Ustaz, taruh dekat rumah orang tua lah. Ya Allah, dosa, tak boleh. Ya, cuba tanya dengan orang tua, ada tak orang tua yang tak nak pelihara anak? Dapat baby masih kecil, aku tak kuasa nak pelihara anak ni, pergi hantar rumah anak yatim. Ada? Tak ada. Tapi itulah kadang-kadang kita tengok anak-anak zaman sekarang, minta maaf lah buat jemaah sekalian. Sebab tu hidup anak-anak zaman sekarang tak berkat, tak mau jaga orang tua. Minta maaf lah. Ya, siapa yang menghabiskan harta orang tua? Anak habis harta orang tua. Ya ke Ustaz? Ya. Contoh, saya kasih contoh. Yang marah tau. Ya? Tak marah Selama hari raya, maaf saya batin. Nak beli kereta, pinjam mak bapak duit. Nak beli rumah, pinjam mak bapak duit. Nak beli cincin tunang, pinjam mak bapak duit. Nak kasih hantaran, pinjam mak bapak duit. Nak belikan mas kahwin, pinjam mak bapak duit. Dah kahwin, bini ngandung, nak masuk hospital beranak, minta mak bapak duit. La ilaha illallah. Problem ni macam ini bagi jemaah sekalian. Problem. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, berkata Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, kisah Qabil dan Habil ini dijelaskan di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ataupun terkenal dengan kitab tafsir Fakhrur Razi. Diterangkan bahawa Qabil memberikan korban jagung buruk dan Habil memberikan korban seekor kambing. Ternyata korban yang dipersembahkan Habil habis dijilat api, manakala korban milik Qabil tidak tersentuh api sama sekali. Di saat itu api yang muncul merupakan simbol daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika korbannya dijilat api, berarti korban tersebut diterima oleh Allah. Melihat korbannya sama sekali tidak tersentuh api, Qabil sangat marah terhadap Habil kerana kembarnya yang cantik akan menikah dengan adiknya Habil. Akibat rasa cemburu itu, Qabil kemudian membunuh Habil secara diam-diam tanpa diketahui oleh Nabi Adam AS agar pernikahan itu tidak terjadi. Bila terjadi pembunuhan, itu adalah pembunuhan pertama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bertetesan darah pertama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Habil tidak melakukan perlawanan sama sekali dan akhirnya terbunuh. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-28. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tengok, Allah jelaskan nyata sekali di dalam Al-Quran. Nyata sekali pada jemaah sekalian. Jadi bagaimana? Itulah dia, pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi Allah Ta'ala. Membunuh kerana cemburu, kerana hasad, kerana dengki, dan kerana marah. Dia tidak dapat apa yang dia inginkan, akhirnya dibunuh. Sebab itu para jemaah sekalian, kalau kita buka kita fikir, kita
bab bunuh-membunuh ni banyak sekali diperjelaskan oleh para alim ulama. Sampai-sampai para alim ulama itu dah zaman dahulu kala seperti ketua hakim, mufti, imam, orang alim ulama, ustaz, tak mudah nak jatuhkan hukum mati, bunuh ke atas seseorang pun tak mudah. Tak mudah, tak boleh suka-suka. Ya, kalau kita belajar kitab fikih para jemaah sekalian, tak boleh suka-suka. Ya, katakan saya tak suka dengan awak, saya pun apa? Saya pun ambil sudu, saya korek biji mata awak. Kalau ikut betul-betul hukum fikih, bagaimana? Awak pun kena ambil sudu, awak korek biji mata saya. Itu nama dia qisas. Itu nama dia qisas para jemaah yang dirahmati Allah. Hati-hati. Hati-hati. Pernah satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau itu pernah dalam keadaan peperangan, lawan tanding dengan musuhnya. Akhirnya musuhnya jatuh, dan musuhnya sudah tidak ada senjata lagi dah. Dah tak boleh nak bangun dah. Dah tak mampu nak bangun dah. Maka musuh tu pun ludah ke muka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sedang menghayunkan pedangnya. Apabila diludah ke muka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun menahan tangannya dan dia masukkan kembali pedang ke dalam sarungnya, dan dia tak bunuh orang tersebut. Orang tu pun jelaskan, kenapa kau tak bunuh aku? Bunuhlah aku. Aku dah tak boleh lawan kau lagi dah. Ya, tak ada senjata dah. Aku dah jatuh dah, habis dah. Apa kata Sayyidina Ali? Aku membunuh bukan kerana nafsu, tetapi aku bunuh kerana Allah. Ini dia para jemaah sekalian. Ya, orang yang tahu jaga kontrol nafsu dia. Dia tak suka-suka hati tu main lepas sama dia. Tak ada. Dia nak lepas tu ada cara dia lepas. Tu dia. Zaman sekarang mama kata orang sembarangan. Ya, cuba awak tengok Incredible Hulk kalau dia dah marah. Apa jadi? Baju koyak, seluar koyak, badan pun tukar jadi hijau. Betul tak betul? Baju masih. Kalau hijau cendol sedap, agak-agak sedap. Ini jadi Incredible Hulk. Apa jadi baju masih? Ya, apa jadi? Habis dah semua, hancur semua barang-barang semua. La haula wala quwwata illa billah. Nasib baik Incredible Hulk tu movie dia tahu dekat Marvel lah. Kalau betul ada Incredible Hulk, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, nanti kita sambung lagi para jemaah sekalian, kerana azan Isya pun dah berkumandang. Cukup sampai di sini. Nanti insya-Allah minggu depan kita sambung cerita Habil dan Qabil, insya-Allah. Saya Ustaz Hasan, DJ Radio Warna, mengundurkan diri 94.2. Saya bising pula dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.